Hello guys, selamat datang ke channel Jugador TV. Video kali ini agak berbeza dengan video-video sebelum ini. Ini ialah video sulung Jugador TV dalam siri baru Tactical In-Depth. Dalam siri baru ini, kami akan analisis perlawanan-perlawanan tumpuan dan untuk kali ini, kita akan analisis perlawanan pertama iaitu North London Derby. Arsenal set up dalam formasi 4-2-3-1 dengan Lacazette di depan. Ada satu drama sebelum kick-off yang terjadi iaitu Kapten Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang drop to the bench akibat masalah disiplin. Sementara Spurs membuat kejutan dengan menurunkan front four di perlawanan besar, satu kelainan taktikal daripada Jose Mourinho. Arsenal gunakan dua pattern pergerakan dalam struktur menentang Spurs. Sebaik saja Arsenal dalam fasa build up ataupun membina serangan, Granit Xhaka akan isi bahagian kiri half space. Thomas Partey akan stay di tengah dan Martin Odegaard akan turun daripada posisi nombor 10 ke kanan half space. Peranan ini memang sesuai dengan Odegaard sebab dia dapat membantu untuk circulate bola dan sebagai seorang press resistant midfielder, dia boleh serap tekanan daripada double pivot Spurs. Pembentukan tiga linia midfielder oleh Arsenal ialah untuk mengelak daripada sebarang counter attack bila berlaku turnover dalam position. Dalam masa yang sama, taktik ini menyukarkan Spurs untuk marking Odegaard sepanjang perlawanan. Secara teori, individual battle terbesar dimenangi Arsenal di separuh masa pertama ialah di antara ESR dan juga Kieran Tierney dengan Doherty dan juga Gareth Bale. Bila Kieran Tierney overlapping, ESR akan isi kawasan half space. Dengan cara ini, pemain Spurs Doherty dan juga Bale bermasalah disebabkan Arsenal overloading kawasan ini. Seawal minit pertama, Arsenal memulakan pattern of play ini berkali-kali. Kieran Tierney terima bola di belakang Bale, jadi Doherty dipaksa untuk keluar daripada posisinya. ESR akan buat larian ke belakang garisan pertahanan Spurs. Lacazette akan menunggu di dalam kotak manakala Odegaard pula akan buat larian daripada kawasan deep. Tapi dengan gunakan cara build up ini, ada positif dan juga negatifnya. Daripada sudut negatif, penggunaan Odegaard di posisi yang lebih deep menjadikan bila berlaku cutback akan berlaku kekeliruan. Ada 2-3 situasi di mana Lacazette let go bola dengan harapan Odegaard ada di belakang untuk shooting. Secara sudut positif pula, idea untuk Odegaard buat larian daripada deep menyukarkan Spurs bertahan seperti yang kita tengok daripada gol penyamaan Arsenal. Arsenal akhirnya berjaya setelah percubaan kali ke-9 dengan pattern of play ini. ESR mengumpan Doherty untuk keluar daripada posisi dan pas kepada Tierney yang buat low cutback. Dalam kotak penalti, Lacazette buat larian ke near post dan Saka pula buat larian ke far post. Dua larian ini menarik centre back Spurs daripada kawasan tengah kotak penalti dan Odegaard bebas untuk skor. Jose Mourinho tak reaktif dan tak bersedia untuk menukar keadaan ini dengan Gareth Bale tak diarah untuk duduk bertahan. Jadi bagaimana cara Arsenal mengikat free scoring Spurs dengan hanya 0.71 expected goal selama 90 minit? Dengan membuat 9.78 passes per defensive action ataupun PPDA, aku sangat impress dengan pressing yang dibuat Arsenal sepanjang 90 minit. Pressing trigger Arsenal pada derby ini ialah Martin Odegaard. Dia bukan saja dalam score sheet, tapi cara dia mengganggu build up Spurs dan memaksa Spurs into awkward position sangatlah berkualiti on the ball dan juga off the ball. Odegaard akan memulakan pressing diikuti pemain yang lain dan memaksa Spurs untuk pas ke belakang dan juga membuat individual mistake. Sebagai contoh dalam situasi ini, dengan pressing Odegaard, Toby Alderweireld terpaksa berpusing dan perangkap Sergio Reguilon di corner. Daripada situ pula, Odegaard sekali lagi dalam posisi ideal berjaya intercept heavy touch daripada Reguilon. Hasilnya, ESR hampir skor dengan percubaannya terkena palang. Boleh tengok jarak yang Odegaard cover. Bila dia sampai ke Højbjerg, dia buat cover shadowing dengan menutup Højbjerg dan juga Ndombele sekaligus. Arsenal memaksa Spurs berkali-kali untuk pas mula ke Lloris dan hantar long ball dengan menutup semua passing option Lloris. Hasil daripada ini, Arsenal kawal permainan walaupun tanpa penguasaan bola. Arsenal menghadkan di mana kawasan Spurs pegang bola. Penalti untuk gol kemenangan Arsenal juga datang daripada hasil Arsenal pressing tinggi di atas padang. Arsenal menutup semua passing option Lloris dan Nicolas Pepe merampas bola goal kick yang gagal daripada Lloris. Sebagai penutup, banyak benda positif yang aku nampak daripada Arsenal selama 75 minit. Kemenangan mungkin datang daripada sedikit luck, tapi in the end, Arsenal berjaya kekang Mourinho dengan skuad yang masih muda dan juga hijau. Don't forget to like, subscribe and share this content. Stay safe and peace.